Baik, angka-angka jumlah mangsa banjir ini sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dan ini antara lain disebabkan oleh keadaan taburan hujan dan juga paras sungai di kawasan berhampiran mereka. Dan angka ini mungkin juga boleh bertambah memandangkan kalau kita lihat di laman sesawang Public Info Banjir ini, Jabatan Pengairan dan Saliran, kita dapat saksikan di sini bagaimana beberapa kawasan, saya ambil contoh di negeri Selangor terlebih dahulu, beberapa kawasan yang menyaksikan paras air berada di paras bahaya. Contohnya kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kurang-kurangnya 8 kawasan di negeri Selangor yang sungainya, iaitu contohnya di Sungai Kelang, di Taman Seri Muda ini, kita lihat paras airnya telah mencapai 5.29 meter, telah melepasi paras bahaya. Tetapi yang baiknya, trend air menunjukkan penurunan sehingga jam 9 pagi tadi. Ini juga turut dikongsikan ataupun melihat kepada faktor jumlah taburan hujan juga yang akan mungkin menunjukkan peningkatan paras air sama ada trend menaik ataupun menurun. Kalau di Taman Seri Muda, di Sungai Kelang, di Taman Seri Muda ini, alhamdulillah taburan hujannya setakat ini cerah, tak ada hujan lagi, tetapi yang membimbangkan paras air sungainya telah pun melebihi paras bahaya. Dan ada juga beberapa kawasan di Selangor contohnya kita lihat yang berjaga-jaga. Sebab itu saya sebutkan tadi angka jumlah mangsa banjir ini mungkin meningkat dan ada waktunya dia menurun melihat kepada ini pemboleh ubah yang akan menentukan jumlah mangsa banjir, melihat kepada kenaikan paras air di sungai. Contohnya kalau kita lihat di sini, ini paling utama kita lihat. Contoh di Sungai Damansara di Batu Tiga Petaling. Dia masih lagi pada paras amaran, airnya dah naik ke tahap 5.23 meter, tetapi trend air di Sungai Damansara di Batu Tiga ni trend meningkat. Ni sehingga pagi ni trend meningkat. Dan taburan hujannya 0 mm. Tetapi kalau kita lihat dengan keadaan cuaca pada ketika ini, terutamanya di Lembah Kelang, kita lihat hujan tanpa henti sejak daripada tengah malam tadi sehingga ke awal pagi tadi, dan mungkin petang akan juga hujan. Tapi ini semua bergantung pada keadaan dari semasa ke semasa, dan angka ini akan sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Tapi apa yang penting adalah bagaimana masyarakat, anggota penguatkuasa bersiap siaga dalam menghadapi kemungkinan bencana ini. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, iaitu Tuan Nur Azam Khamis. Tuan, bagaimana kesiapsiagaan dan atau gerak pasukan bomba di Selangor ini dalam menghadapi situasi banjir ketika ini, Tuan? Okey, pada ketika ini kita telah mengikut apa yang telah kita rancang untuk menghadapi banjir yang dijangka melanda, dan sekarang ini pun ada beberapa kawasan yang telah dinaiki air bermula daripada malam tadi sehingga kepada pagi ini. Okey, kita telah menempatkan, contohnya di Seri Muda, kita panggil pos kawalan hadapan. Di mana pos kawalan hadapan di Seri Muda ini kita tempatkan anggota seramai 10 orang dan juga 3 buah bot yang boleh bertindak serta-merta jika berlakunya kenaikan air di lokasi Seri Muda. Dan di Hulu Langat kita telah meletakkan 2 pasukan kawalan hadapan di Sungai Lui dan juga di Batu 14. Selain itu, di balai-balai kita telah mengarahkan supaya balai-balai yang dalam kawasan hotspot banjir untuk melakukan rondaan, di mana kita punya strategi ini telah berjaya pada malam tadi lah, di mana operasi kita dilakukan tanpa ada panggilan daripada orang awam, di mana kita telah berada di lokasi yang telah kita kenal pasti. Contoh di kawasan Andalas, kawasan Pandamaran dan juga di kawasan Sungai Pinang, di mana anggota-anggota yang bertugas di mana yang kita rancang melakukan rondaan dan terus melakukan operasi pemindahan. Dan juga kita di sini telah mewujudkan pasukan gerak cepat, di mana pasukan gerak cepat ini akan bertindak serta-merta apabila bantuan dan juga panggilan diterima daripada orang awam ataupun balai yang berhampiran, di mana kita menggerakkan pasukan ini di kawasan
Bukit Lancung dan juga di kawasan Andalas. Berapa cepat pasukan gerak cepat itu, Tuan? Okey, pasukan gerak cepat ni apabila lebih kurang kita anggarkan dalam masa 20 minit daripada kita punya time lah, daripada tempat kita standby. So lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit mereka sampai. Maksudnya keadaan tersebut kita dapat maklumat daripada pasukan rondaan yang berada di lokasi, dan pasukan gerak cepat ini akan bergerak terus ke lokasi yang diperlukan pasukan ini untuk melakukan penyelamatan. Contoh, pada pagi tadi kita telah menggerakkan ke Bukit Lancung, di mana terdapat 52 keluarga yang telah kita minta pindahlah ke PPS. Tuan Nur Azam, bagaimana Ya. kita melihat kepada situasi yang berlaku di Taman Seri Muda contohnya di Klang ini? Ya. Pada kalau kita lihat konteks tahun lepas, ada yang sampai mendakwa sudah membuat panggilan kecemasan, tapi pasukan Ya. penyelamat tidak boleh hadir dengan kadar segera atas faktor-faktor tertentu. Tetapi sekiranya minta jauh, tapi kalau air naik dengan mendadak dan situasinya seolah-olah berulang seperti hujung tahun lepas, apa saranan kepada penduduk-penduduk di kawasan yang berisiko terjejas ini? Okey, kita memang kita telah berada di sana, tapi kalau misal kata tiba-tiba air naik dan sebagainya, dan mungkin kemungkinan berlakunya ban pecah dan menyebabkan kenaikan air serta-merta. Jadi kita ingin menasihatkan kepada semua penduduk, terutama di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air, seperti di Seri Muda ataupun lain-lain kawasan, supaya mereka berada di tempat yang lebih selamat, tempat yang lebih tinggi, sementara nak menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Contohnya, mereka kalau rumah mereka teres 2 tingkat, mereka perlu berada di tingkat atas. Dan jika rumah mereka rumah setingkat, jadi kita minta mereka, jika paras kenaikan air tersebut berada dalam 1 hingga 2 kaki, segeralah berpindah ataupun ke lokasi yang lebih selamat yang berhampiran dengan mereka. Ya, Tuan, dari segi gerak kerja, adakah pasukan bomba JBPM Selangor ini mempunyai langkah kontingensi sekiranya aset sedia ada tidak mencukupi nak ke seluruh kawasan yang terjejas, walaupun sebagai langkah berjaga-jaga seperti yang Tuan Nur Azam sebutkan sudah diletakkan di Pangkalan Harapan, tapi langkah kontingensi adakah akan menggunakan pasukan ataupun khidmat pasukan lain? Ya, kita di sini untuk makluman bahawa di negeri Selangor ini kita telah berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi penyelamat yang lain. Contohnya pasukan penyelamat daripada pihak majlis, daripada pihak polis, daripada pihak Angkatan Pertahanan Awam dan juga lain-lain NGO. Dan salah satu usaha yang kita lakukan adalah kita di negeri Selangor ini melalui Jabatan Bomba, kita telah mendaftarkan beberapa pasukan daripada pihak NGO yang mana mereka ini mendaftar, dan kita boleh gerakkan mereka ini pada bila-bila masa jika keadaan memerlukan. Dan yang kedua, kontingensi kita adalah bantuan daripada negeri-negeri yang berhampiran bersempadanan dengan negeri Selangor. Contoh negeri Perak, negeri Sembilan dan juga di Melaka. Jadi kita pun telah membuat latihan dan sebagainya, dan kita memang dalam kontingensi kita itu memang dinyatakan. Baik, terima kasih Tuan Nur Azam Khamis, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, berkongsi langkah-langkah persediaan dan juga kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat dalam mengatur gerak usaha membantu mangsa yang terjejas banjir ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Nur Azam.